Didik TV KPM. Soalan contoh untuk bahagian C iaitu soalan wajib. Tapi jangan ingat ni wajib yang ni akan keluar exam, tidak. Ni contoh sahaja. Faham, cikgu. Nanti kan mati saja tiba-tiba saya buat ni kata keluar soalan exam. Okey, kita tengok contoh bahagian C di mana dalam bahagian C ni dia ada perbandingan 6 markah. Okey, dalam perbandingan bagaimana nak dapat markah 6 markah tu dengan mudah. Okey, kita tengok dulu. Dia kata tengok situ rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan kecerahan mental apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Di sini calon-calon kita perlu tengoklah. Satunya penggunaan bateri. Ada dua beza, satu dan juga dua. Yang kedua, kalau dia nampak di sini, nilainya tak nampak. Tapi kita boleh bandingkan satu nilai kecil, satu nilai besar. Yang kedua dari segi mental. Boleh nampak tak kecerahan dia berbeza, Chris? Boleh tak? Kita boleh nampak dia punya garis-garis ni. Lebih cerah. Yang ni, garis ni ada 3, malap sikit. Garis ni ada 5, nampak lebih cerah, warna tu terang sikit. Okey, so kita nampak sini ada beberapa perbandingan. Okey, perbezaan dia tu. So kita tengok soalan yang pertama dulu, apakah yang dimasukkan dengan arus elektrik? Sebelum pergi kepada soalan-soalan itu, biasanya dia akan tanya dulu istilah maksud ataupun unit dan sebagainya. Definisi. Kalau dia tak bagi apakah dimasukkan, mungkin dia tanya apakah definisi bagi arus elektrik. Bentuk boleh bertukar tapi jawapannya tetap sama, iaitu arus elektrik kadar pengaliran cas dalam satu konduktor. Okey, yang kedua, berdasarkan rajah 11.1 dan rajah 11.2, bandingkan litar elektrik tersebut dari segi dia dah bagi kriteria dia ada 3. Okey, faham. Tapi 3 markahnya 6. Maka untuk setiap satu rajah, satu kriteria, maka kita panggil 1 tambah 1. Satu markah untuk rajah 11.1, satu markah untuk rajah 11.2. So ada 3, 3 darab 2, 6. Cara nak jawabnya macam mana? Cara yang mudah. Boleh jawab dalam bentuk esei dengan ayat panjang ke berjela-jela boleh. Tak salah, pemeriksa tetap baca. Tapi saya bagi jalan mudah supaya pemeriksa tengok, wah cantiknya jawapan murid berkenaan. Maka dengan cepatnya dia menanda. Okey, iaitu buat bagi banding dengan mudah. Satunya kriteria ada 3 sini, ciri atau kriteria mana-manalah. Okey, bilangan bateri rajah 11.1 tadi kita tengok ada 1. Rajah 11.2 ada 2. Okey. Lepas tu nilai arus, kita tak tahu nilai arus tu berapa. Sebab bila sebut nilai arus, kadang-kadang murid saya, macam soalan saya bagi pada murid saya baru ni lah soalan ni. Saya bincang balik yang ni. Cuma kita tengok kesilapan murid saya macam mana, mungkin murid-murid lain pun buat kesilapan yang sama. Tetapi adakah kesilapan tu kita kira betul ataupun tidak? Okey, nilai kita tak nampak. Tapi di sini dia tulis kecil dan besar. Boleh ke tidak? Dia buat suka dia je, buat nilai 1, buat nilai 2. Maka di situ kita nampak perbandingan kecil dan besar pun boleh. Tapi hati-hati takut tersilap letak. Okey, dan kecerahan mental 11.1 terang, 11.2 lebih terang. Ataupun 11.1 malap, 11.2 terang. Pun kita terimalah. Di peringkat sekolah kita terimalah yang tu. Okey, so ni cara yang lebih mudah. Buat dah bentuk jadual. Jangan segan untuk buat jadual. Lebih mudah untuk kita bagi orang tu baca dengan lebih cepatlah. Okey, seterusnya jika arus yang mengalir dalam litar pada rajah 11.1 ialah 0.5 ampere, hitung jumlah cas yang mengalir dalam masa 3 jam. Maka kena hati-hati, dia sebut jam. Kita belajar dalam elektrik, tajuk elektrik, saat. Masa dia mesti dalam unit saat. Maka tukarkan dulu jam kepada saat. T dia yang pertama, T sama dengan 3 darab 60 darab 60 dapat 10,800 saat. Ini dapat 1 markah. Okey, markah yang kedua diberi formula. Okey, Q sama dengan IT. Masukkan nilai tadi 0.5 darab 10,800 maka dapat 5,400 coulomb. So dapat 3 markah. Faham? Okey, 3 markah di situ. Okey, katakan murid kita tak buat T kat sini. Dia terus buat kat sini. 0.5 darab 3 darab 60 darab 60. Maka di situ dapat 2 lah. Satu untuk T, satu untuk gantian formula. Okey, faham cikgu. Dia tak semestinya dia buat ikut step-step ni. Cuma kita nak nampak lebih mudah. Okey. Yang ni di bawah tajuk pengiraan aplikasi. Okey, berdasarkan jawapan anda, yang ni dia punya berantai namanya. Itu tentukan bilangan elektron yang mengalir dalam litar tersebut. Elektron nilai E lah. Okey. Nilai E dah diberi, dia punya nilai Q, lepas tu nilai N. Okey, dia nak soalan dia bilangan elektron yang mengalir. Itu dia dah bagi basic nilai dia lah. So kita masukkan dulu, gantikan dulu nilai berkenaan. 5,400 N darab
1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Maka N kita kira dapat ni, kena hati-hatilah. Pengiraan ni sebab melibatkan N sama dengan dia bahagi. Bila bahagi, maka tolong kurungkan. Perkataan tolong saya tu, tolong kurungkan, takut nanti dia akan mengganggu pengiraan kalkulator kita. Faham, cikgu. Okey, so pengiraan tu mesti betul lah. Bahagi dapat 3.4 10 kuasa 22. Kalau tidak kurung, maka dia akan jadi negatif nilai ni. Nilai tu jadi salah lah. Tetapi dia masih lagi dapat 1 markah daripada gantian formula. Seterusnya, selain daripada bilangan bateri, kecerahan mental juga dipengaruhi oleh rintangan konduktor. Yang ni murid kita belajar ada 4 faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor tersebut. Okey, dia boleh buat dalam bentuk esei ataupun nak lebih mudah dengan ringkasnya boleh buat dalam bentuk jadual. Contoh saya bagi ni banyak dalam bentuk jadual. Okey, contoh dia bagi 2 daripada 4 lah. Kalau nak bagi 4, dia katakan dia betul-betul ada dalam kepala dia keempat-empatnya boleh. Buat 4 aja. Okey, so faktornya panjang konduktor, penerangan, rintangan berkadar langsung dengan panjang konduktor, diameter konduktor berkadar songsang dengan diameter konduktor. Suhu rintangan meningkat, suhu juga meningkat, dan jenis bahan konduktor bergantung kepada jenis bahan konduktor. So kita pilih 2 lah. Okey, 1 dia punya faktor, 1 dia punya penerangan. Sebab di sini dia nak terangkan dua faktor. Ada faktor, ada penerangan dia. Dan akhir sekali, soalan E, jadual sebelah menunjukkan ciri-ciri bahan yang digunakan sebagai elemen pemanas dalam sebuah ceret elektrik. Bila kita sebut elemen pemanas dalam sebuah ceret elektrik, bila sebut elektrik, kita nak panaskan air. Automatik kita nak haba yang lebih tinggi, sebabnya kita nak dapatkan pemanasan itu dengan lebih cepat. So dia bagi elemen pemanas A, takat lebur dia rendah, rintangan 25, bentuk dia lurus. Yang kedua, takat lebur tinggi B, rintangan 30 ohm, bentuk dia gegelung. Beza dia ni. Satu kita nampak di sini. Okey, rendah dengan tinggi. So, automatiklah kita nak tinggi sebab bila kita panaskan, takkan kita nak gegelung kita tu cair. Maka yang ni kita dia tak kisah, dia tak suruh kita pilih, tapi kita nak dapatkan ciri yang sesuai untuk elemen pemanas. Satu lagi, rintangan ohm dia rendah dan juga tinggi. Kita tahu bila rintangan tinggi, maka kita punya dapat haba tu lebih tinggi, dan bentuk dia lurus sikit je lah dia punya haba yang terhasil. Kalau bentuk gelung, dia boleh menempatkan lebih panjang. Okey, so berdasarkan maklumat tu, terangkan ciri yang sesuai. Yang pertama, takat lebur tinggi kenapa? Sebab dia tahan haba yang tinggi atau tidak mudah melebur. Yang kedua, rintangan tinggi menghasilkan haba yang tinggi, ataupun kita nak bentuk gegelung. Konduktor lebih panjang dan rintangan tinggi. Okey, soalan ni saya boleh ubah kepada soalan bahagian B. Kenapa? Kita boleh buat dalam bentuk mencipta. Buat gambar dan bagi penerangan. Pun boleh. Dua dalam satu. Boleh buat dalam soalan nombor sebelah wajib yang tidak ada mencipta, atau boleh ubah sesuai kepada soalan mencipta. Okey, Chris. Baiklah, so last sekali yang inilah perkongsian untuk semua calon macam biasalah, kuasai fakta, praktik teknik menjawab, jawab berdasarkan soalan ditanya dan beri jawapan mengikut markah, dan yang penting yang ni, apa-apa hal kuasai glossary sains. Okey, itu sajalah daripada saya, Chris. Didik TV KPM